Okay guys, pada tahun 2020 aku nak tanya korang lah, phone apa yang korang akan dapat dengan harga bawah 2200 untuk Snapdragon 865, ada rangkaian 5G, ada UFS 3.1, RAM LPD DDR5, ada high-res audio dan juga quad camera yang mampu merakam video 8K dan 30fps. Korang rasa phone apa yang ada semua benda ni? Yes, ini dia Poco F2 Pro yang berwarna purple. So guys, actually aku dah unbox dah phone ni dan aku nak tunjuk first impression aku mengenai Poco F2 Pro ni. Actually dalam kotak korang akan dapat fast charging 30W, korang akan dapat kabel USB-C to USB-A dan korang juga akan dapat casing dia yang boleh dikira sebagai hard case. Lebih kurang macam Xiaomi Mi 10 Pro punya case, and pada bahagian luar ni korang akan rasa texture, dalam pun ada texture. So dia bukan case yang lembut, dia case yang bagi aku sangat-sangat berguna kalau aku nak gunakan case ni instead of case lain yang aku nak kena beli kat luar. Dan dia punya feel grip memang sangat-sangat sedap untuk case yang dia bagi pada Poco F2 Pro ni. Ok, dari segi design luaran ni lah, untuk Poco F2 Pro ni dia punya feel belakang adalah jenis matte finish yang memang sangat-sangat smooth kalau korang pegang pada bahagian belakang ni, but still ada fingerprint magnet yang korang akan nampak pada bahagian belakang ni. Of course lah korang akan pakai casing kan. Dan pada bahagian tepi ni ada frame yang jenis glossy yang memang smooth juga. Bahagian kanan ni ada power button warna merah, ada volume button, pada bahagian bawah ada speaker, ada mikrofon, ada USB-C dan ada SIM slot. Pada bahagian kiri tak ada apa-apa langsung, dan pada bahagian atas ada earphone jack 3.5mm untuk phone flagship macam ni. Ada juga pop-up selfie camera dan IR blaster untuk korang nak gunakan sebagai remote lah. Pada tahun 2020, Poco kembalikan balik skrin penuh yang tak ada sebarang notch ataupun tak ada sebarang punch hole display, dan aku memang sangat-sangat suka untuk nak tengok skrin penuh macam ni sebab korang akan feel gila main game, tengok video ataupun lain movie, sebab dia menggunakan motorized pop-up selfie camera 20MP pada bahagian atas ni. And yes, untuk dia punya pengalaman tengok skrin memang sangat-sangat cantik sebab dia menggunakan skrin jenis Super AMOLED bersaiz 6.67 inci yang menyokong HDR10+ dengan ketahanan Corning Gorilla Glass 5 dan 500 nits brightness dia. Aku memang rindu gila dengan skrin penuh macam ni. Last aku menggunakan Xiaomi Mi 90 Pro dengan OnePlus 7 Pro untuk aku nak rasa pengalaman skrin penuh macam ni. Tapi something aku notice untuk Poco F2 Pro ni, pada bahagian dagu bawah ni korang akan nampak macam lebih tebal sedikit lah kalau kita nak compare dengan pada bahagian atas ni. But still korang takkan nampak beza yang tebal sangat untuk Poco F2 Pro ni. Dia punya skrin memang sangat-sangat cantik kalau korang pandang macam ni kan, and then kalau tengok video lagi cantik kan, apatah lagi main game kan. Walaupun Poco F2 Pro ni bagi pengalaman skrin yang sangat-sangat baik sebab skrin penuh, tak ada sebarang notch ataupun tak ada punch hole display. Kekurangan yang aku nampak kat sini adalah dia tak ada IP rating ataupun dia punya pop-up selfie camera tu, ketahanan dia tu macam agak meragukan sikit lah kan, kalau masuk abuk ke kena pasir ke apa semua kan. But aku tak gunakan phone ni dalam jangka masa yang lama. Biasanya less than 6 months aku akan jual ataupun aku akan tukar ke phone lain, so aku tak kisah sangat lah. So that's why aku okay dengan punch hole, aku okay dengan notch, aku pun still okay dengan pop-up selfie camera sebab aku meraihkan semua jenis teknologi ataupun semua jenis design yang ada di pasaran sekarang ni, dan aku nak merasa semua supaya aku dapat rasa apa yang diorang cuba letakkan pada phone sekarang ni kan. So aku suka dengan skrin dia, aku suka dengan dia punya bezel yang tidak terlalu tebal, and then aku suka dengan form factor of the design in terms of dia punya kamera belakang ni bulat macam OnePlus 7T, lebih kurang juga macam Vivo Nex 3 punya design kamera. The main selling point untuk Poco F2 Pro ni of course dia menggunakan Snapdragon 865 dan rangkaian 5G. Dia juga ada 6GB RAM dengan 128GB SORAN dengan harga RM2,000 untuk pasaran rasmi di Malaysia, dan 8GB RAM 256GB SORAN dengan harga RM2,600. So itu satu harga yang bagi aku sangat-sangat berpatutan lah dengan harga permulaan RM2,200. Tapi kalau korang nak jadi antara pengguna Poco F2 Pro yang terawal, korang boleh check out link dekat description untuk korang nak beli Poco F2 Pro ni. Actually untuk RAM dia ada perbezaan sedikit, which is 6GB RAM dengan LPDDR4X, manakala untuk 8GB RAM dengan LPDDR5. And then storan dia dua-dua sama, dia menggunakan UFS 3.1 yang bagi aku sangat-sangat pantas untuk pemindahan data. Untuk phone ni juga dia hadir dengan bateri sebesar 4700 mAh dan pengecasan pantas sehingga 30W yang mampu mengecas dari 0 ke 100 dalam masa 63 minit, which is dalam lebih kurang sejam macam tu kan. So memang sangat-sangat pantas lah untuk fast charging Poco F2 Pro ni. Of course dengan bateri sebesar tu dan dia tak ada refresh rate yang tinggi, bagi aku sangat bagus in terms of ketahanan bateri dia. Aku tak cuba lagi sebab ini just first impression aku baru je unboxing tadi.
So dia tak ada refresh rate. Bagi aku itu bukan satu yang menghampakan ataupun bukan satu yang mengecewakan, sebab aku okey dengan tak ada refresh rate, aku juga okey dengan ada refresh rate. Korang faham tak macam mana? Sebab dengan harga yang ditawarkan, bagi aku okey je tak ada refresh rate. Tapi kalau ada pun okey juga. Macam tu lah. Actually untuk Poco F2 Pro ni dia menyokong high-res audio dan dia juga menggunakan satu speaker bawah saja, so dia bukan stereo speaker, dan itu something yang aku rasa agak turn off sedikit lah in terms of dia punya speaker. Sebab phone flagship sepatutnya kena adalah stereo speaker atas dan bawah kan, tapi untuk Poco F2 Pro dengan harga 2200, so aku nampak kat situ maybe that's the reason why dikurangkan cost sedikit untuk letakkan stereo speaker. Kalau mahal RM20, RM30 tu pun still okay sebenarnya, letaklah stereo speaker atas kan. So sekarang ni aku nak bagi korang dengar mono speaker dia macam mana, nice ke tak nice. Okay, ni the highest volume Ui, agak kuat mono speaker dia. Alright guys, dalam minggu ni aku pasti. Actually untuk Poco F2 Pro yang aku dapat ni dia menggunakan MIUI 11 dan aku tak sure sama ada dia akan dapat atau tidak MIUI 12. Korang boleh check it out dekat website nanti. Actually aku memang rindu gila lah dengan phone skrin penuh macam ni, sebab pada tahun 2020 korang memang susah gila nak jumpa phone dengan skrin penuh macam ni untuk phone flagship, sebab kebanyakan menggunakan punch hole display ataupun menggunakan notch yang bagi aku agak besar, macam iPhone still menggunakan notch. So aku memang rindu untuk aku nak layan video ataupun nak main game dengan skrin penuh macam ni. Kalau aku nak dapat pun aku nak kena beli phone pada tahun lepas. But untuk tahun 2020 kalau aku nak rasa pengalaman untuk phone flagship dengan skrin penuh macam ni, aku kena pakailah Poco F2 Pro ni kan. So korang boleh nampak kat sini pengalaman tengok video memang sangat-sangat mantap gila. Korang dapat feel every side of the screen. Korang takkan miss something yang korang nak tengok dekat screen untuk Poco F2 Pro ni. Nice gila dia punya screen dan Super AMOLED kan, dengan Full HD Plus. Mantap. Selain daripada Snapdragon 865, rangkaian 5G dan skrin Super AMOLED yang penuh macam ni, selling point dia juga adalah pada bahagian kamera utama dan selfie kamera dia. So dia menggunakan quad kamera 64MP kamera utama, 5MP kamera telefoto ataupun slash kamera micro, 13MP kamera ultra wide dan 2MP depth sensor yang mampu merakam video 8K dengan 30fps. Even Samsung Galaxy S20 Ultra pun tak dapat rakam video dengan 8K 30fps, hanya 8K 24fps saja. So untuk Poco F2 Pro dengan harga 2200 ni korang dapat rakam video 8K dengan 30fps, dan bagi aku itu something yang bagus. Dalam masa yang sama aku tak gunakan pun video 8K tu. Paling maksimum pun aku rakam sampai 4K 60fps saja, which is still adalah untuk Poco F2 Pro ni yang menyokong 4K dengan 60fps ataupun 30fps juga. Pada bahagian kamera pop-up selfie kamera menggunakan 20MP dan kita tengok selfie kamera dia ada lampu babe. Omong bunyi yang memang sangat menenangkan. Aku rasa dah macam kedai massage lah. Ada lampu LED dekat bahagian tepi dia ni. Aduh, rasa aku rasa macam weird dia punya selfie kamera ni. Okay, sekarang ni aku nak cuba selfie kamera biasa. Aku dah turn off beauty mode dia of course. Alright, nice. Asam kaku macam tu. Okay, untuk selfie kamera ni memang sangat-sangat details, sangat-sangat sharp. Cuma over sedikit lah saturation ataupun dia punya HDR dia tu. Selfie camera portrait mode, wow, potongan blur yang sangat-sangat baik pada bahagian rambut aku. Atas ni korang nampak rambut aku yang halus-halus ni, dia tidak kaburkan. Wow, speechless lah. Sekarang ni aku nak cuba kamera utama untuk Poco F2 Pro ni. Warna dia tidak terlalu vibrant, bagi aku agak natural lah untuk kamera utama Poco F2 Pro ni. Portrait mode dia, alright, kita tengok bahagian yang halus-halus ni, dia bokehkan ke tidak. So setakat ni untuk portrait mode Poco F2 Pro memang sangat-sangat baik potongan blur dia. Kamera 64MP. Wow, nice, sharp. Korang boleh zoom sampai dia punya dah habuk yang ada kat situ. Ultra wide dia bagi aku agak bagus, cuma warna dia tu tidak terlalu bright sangat lah kalau nak compare dengan kamera biasa, dan aku rasa ini typical kamera ultra wide kan. Aku nak try dia punya macro camera. Macro camera dia agak baik bagi aku.
sharp and still nampak details dekat aku punya daun-daun ni. Untuk bahagian video, korang ada rakaman 8K kat sini, boleh turn on kat sini untuk nak rakam video 8K. Korang juga ada pilihan untuk rakam video ultra wide ataupun video 2 kali zoom, dan kat sini juga korang ada pilihan micro untuk rakam video micro. Kat sini ada ultra steady untuk video tu tidak terlalu shaky sangat. Ada night mode, ada panorama dan ada fungsi kamera pro. So guys, apa pendapat korang dengan Poco F2 Pro ni dengan Snapdragon 865, rangkaian 5G, ada skrin Super AMOLED yang penuh macam ni, quad kamera 64 megapiksel yang bagi aku agak baik untuk phone flagship, and then ada fast charging 30W, bateri sebesar 4700 mAh, pop-up selfie kamera, mono speaker sahaja, in-display fingerprint, dan yes, bagi aku untuk harga dia dan apa yang dibagi pada phone ni, itu satu pembelian yang sangat-sangat berpatutan. Adakah ini phone flagship killer pada tahun 2020? Sebab harga yang ditawarkan memang sangat-sangat murah kalau kita nak bandingkan dengan phone flagship yang lain dengan harga yang atas 2,600. Ini satu comeback daripada Poco phone yang aku boleh katakan sebagai comeback stronger. Sebab pada tahun 2019 dia tidak keluarkan sebarang smartphone. Aku tak tahu isu pasal Xiaomi ke apa semua, aku tak sure. But untuk tahun 2020, setelah setahun, akhirnya Poco phone keluarkan Poco F2 Pro, dan ada jugalah model Poco yang lain sebelum ni macam Poco S2 apa semua kan. Korang rasa adakah ini flagship killer pada tahun ni, ataupun kita akan tunggu pada penghujung tahun 2020 sama ada Realme akan cuba melawan kembali untuk gelaran flagship killer pada tahun 2020, dan mungkin lepas ni kita akan nampak banyak hashtag baik beli Poco dekat Facebook, Twitter dan Instagram. So guys, aku rasa itu saja untuk first impression aku mengenai Poco Phone F2 Pro ni. Korang boleh nyatakan pendapat korang dekat bahagian komen sama ada phone ni berpatutan dengan harga dia atau tidak. Actually korang boleh beli dengan harga RM2,000 10 Jun nanti. Tapi kalau korang nak jadi team baik beli Poco yang terawal, korang boleh beli dekat link description aku letak. Korang boleh check it out link tu. So guys, itu saja untuk video kali ni. Follow Twitter dan Instagram aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Nice lah dia punya feel.